Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman khalaqal insana 'alal maul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulil muayyidi bi burhan Quran wa ala alihi wa sahbihi hudatil irfan. Yang saya hormati Tuan Musi dan Tuan Masjid dan ahli dan kuasanya, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah kita dapat bermuzkarah semula, dan pada malam ini kita sampai kepada muka surat 32 ya, iaitu nombor 9 tu. Nombor 9 tu iaitu sambungan dengan sunat-sunat wuduk itu ya. Kita sampai kepada nombor 9 tu. Muka surat 32. Betul kan? Betul kan? Dia kata di sini, menyelati semua anak jari, kedua-dua tangan dan kaki. Jika air mudah sampai di celah-celahnya, celah anak kaki itu ya, walaupun tanpa menyelatinya. Kalau air mudah sampai, bolehlah ya. Di antaranya tu je sunat hukumnya tu, menyelat semua anak kaki, jari, kedua-dua tangan dan kaki. Dan huraian bawah itu jika air tidak sampai kecuali dengan diselati disebabkan anak-anak jari itu rapat-rapat. Ada juga ya orang yang anak jari kakinya rapat. Wajiblah diselati kalau rapat ya, kenalah di salat guna jari. Wajiblah diselati supaya air sampai di celah-celah anak jari itu. Tu kalau rapat anak jari itu ya, wajib kena selatilah. Kalau tak rapat, air boleh sampai, tu kalau tak selat pun tak apa ya. Air itu boleh sampai. Kemudian B, jika anak jarinya melekat antara satu sama lain, jari kaki jarang ada orang jari kaki melekat. Ada juga kan, seorang-seorang lah, jangan-jangan dia tu kan. Ya, ada juga lah ya. Jika anak jarinya melekat antara satu sama lain, haram menceraikannya. Tak boleh ya. Janganlah belarang pecah nanti luka. Kalau kena kerja mana tak elok. Tak boleh, tak payahlah, tak payah diceraikan dia. Jika anak jarinya melekat antara satu sama lain, haram menceraikannya jika bertujuan untuk menyelatinya. Hanya kalau nak menyelati saja, kalau ceraikan atau hukumnya haram. Ya, biarkanlah dia melekat, tak apa. Cara menyelatinya, huraian berkenaan dengan kaedah cara menyelatinya ya. Satu dia kata, dengan dimasukkan anak jari tangan kanan pada celah-celah anak jari tangan kiri. Tangan kanan, jari tangan kanannya ya, masuk celah jari tangan kiri. Dan pihak belakang atau sebaliknya, iaitu dengan dimasukkan anak jari tangan kiri pada sebelah jari celah anak jari tangan kanan. Kalau tangan kanan gunakan tangan kiri ya, mencelatnya. Kalau tangan kiri gunakan tangan kanan. Dari pihak belakang. Tak boleh tangan depannya, dia tangan belakang ya, mencelatinya. Tangan sini. Kalau tangan depan ni. Keedahnya lah. Yang kedua, bagi anak jari dua kaki, dimulai dengan memasukkan anak jari kelengkeng tangan kiri ke celah kelengkeng kaki kanan. Jari kelengkeng tangan kiri, kaki tangan kiri ya,
Gulungkan tu kaki kanan. Melalui tapak kaki, yakni di bawah kaki ya, dan di akhirnya pada kelengkeng kaki kiri. Kalau nak menyolati kaki lah ya, kaedah macam itulah. Mulai yang nombor 10, sunat yang nombor 10, mendahului tangan dan kaki yang di sebelah kanan daripada yang kiri. Makruh mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Membasuh ya. Kanan dulu, tangan kanan basuh dulu, kaki kanan basuh dulu. Dan kita mula basuh kaki kiri. Makruh. Makruh ni apa makna makruh? Tak dapat pahala. Buat boleh, tak dapat pahala ya. Kalau sunat dapat pahala buat tu. Tapi kalau makruh buat tak dapat pahala. Tapi tak berdosa buat. Tak cuma tak dapat pahala lah. Aku tak dapat pahala, cari yang dapat pahala yang sunat tu lah buat ya. Hanya yang makruh buat. Itu di antaranya lah. Mendahulukan tangan dan kaki yang sebelah kanan daripada yang kiri. Makruh mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Makruh ya. Dan membasuh serentak. Tak boleh lah ya. Dan membasuh serentak walaupun kedua-duanya mudah dilakukan dengan serentak. Kerana keadaan asalnya tidak mudah dibasuh serentak ya. Makruh kalau basuh serentak sekali itu, kiri basuh sekali, kanan basuh sekali, curahan air duduk sekali. Itu makruh hukumnya. Anggota yang mudah dibasuh kedua-duanya serentak, iaitu kiri dan kanan, seperti dua pipi. Pipi tak apalah. Kita basuh kono pipi kono kanan, kono pipi kono kan. Itu yang pula ya. Anggota yang mudah dibasuh kedua-duanya, tak apa. Seperti dua pipi dan dua tapak tangan dan dua telinga. Tapak tangan kita ada air konolah dua tapak tangan kan. Dan dua telinga. Tak boleh. Itu boleh pun sekali jalan. Tapi basuh kaki tangan, basuh kaki kiri dulu. Basuh kaki kiri lain-lain ya. Tangan tu macam tu juga. Hendaklah dilakukan serentak dan tidak didahului yang kanan dari yang kiri. Basuh muka serentak tak apa. Basuh tapak tangan serentak tak apa ya. Basuh telinga serentak tak apa ya. Kerana keadaan anggota tu membolehkan kita membasuh serentak. Itu yang sunat yang nombor 10. Yang nombor 11, sunat yang ke-11, membasuh dan apa tu? Menyapu. Apalah dia punya tulisan tu tak berapa nampak. Membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali. Dikira 3 kali bagi air yang mengalir dengan melalui 3 kali olak, iaitu 3 kali pelarian air ke atas anggota berkenaan. Kalau basuh 3 kali itu, kono air itu sekali, yang kedua, yang ketiga air curah. Kalau mulut ke gayung, terbaik-baik pun begitu jugalah ya. Dan bagi air yang tenang, digerak-gerakkan anggota sebanyak 3 kali. Kalau air itu tenang, tak payahlah curahkan, basuh, apakan, olakkan air itu ya. Gerak-gerakkan je pun dah cukup dah. Sebanyak 3 kali gerak pun dah kira 3 kali itu ya. Makruh melebihi atau kurang daripada 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali, 4 kali, 5 kali, makruh hukumnya. Kurang pun 2 kali pun makruh hukumnya. Itu di antara yang nombor 10, sunat yang nombor 10. Yang 11. Yang sunat yang ke-12, mualat. Berturut-turut ya. Mualat. Tidak dikatakan mualat jika berlaku
penceraian yang lama antara dua anggota atau antara bilangan basuhan atau antara beberapa suku anggota yang sama. Tidak dikatakan mualat jika berlaku perceraian jauh, ya, jarak dia yang lama. Lah kahwin hari baru nak basuh oleh kedua, tu tak kira, tak boleh pakai tu, ya. Bukan macam tu cara dia. Tu B, penceraian yang masih boleh dinamakan mualat ialah apabila dibasuh sebahagian atau satu anggota sebelum kering basuhan sebahagian atau anggota yang terdahulu. Tu mualat lah tu. Kalau belum kahwin lagi tu, bolehlah kita basuh lagi, dikira mualat lah tu. Tapi jangan basuh sekali tu biar sampai kahwin, sampai tu basuh kali kedua, tu tak ada, bukan mualat namanya, ya. Mualat tu maknanya berturut-turut. Mualat, ya. Atau dibasuh satu anggota kali yang kedua sebelum kering basuhannya di kali yang pertama. Tu boleh, okey. Atau dibasuh anggota di kali yang ketiga sebelum kering basuhannya di kali yang kedua. Boleh. Walaupun lama sikit pun tak apalah, ya. Tapi jangan sampai kahwin dan tunggu sampai kahwin. Kalau dah kahwin tak ada mualat lagi namanya. Itu uraian berkenaan dengan mualat. C, pengiraan kering atau tidak antara dua anggota, antara beberapa kali membasuh dan antara beberapa bahagian satu anggota berdasarkan cuaca yang sederhana. Jangan tengah panas betul lah, ya. Tengah panas dah orang dah kahwin, kan. Kita ambil wuduk pergi tengah panas berjemur. Basuh kejap dah kahwin, kan. Kalau copek lah sikit basuh. Jangan biar je lama memang kahwin kan tak mualat lagi lah, tak ada mualat lagi, ya. Kalau cuaca panas, berdasarkan cuaca yang sederhana dari segi kelajuan angin, keadaan dan masa. Maknanya sesuai keadaan tu kita ambil kira lah, ya. Tengoklah cuaca dalam keadaan redup tak apalah, je lambat kering sikit, ya. Kalau panas, tu kalau cepatlah basuh. Itu C. D, syarat mualat yang menjadi sunat di atas adalah bagi selain daripada wuduk. Selain daripada wuduk, ya, yang dilakukan oleh orang yang berada dalam darurah dan kepayahan, ya. Darurah itu maknanya dalam kesusahan, kepayahan. Bagi seseorang yang berada dalam darurah, wajiblah bermualat bagi mengurangkan hadas yang dihidapinya. Kalau orang yang darurat, orang yang berada dalam darurat, dalam kesusahan, ya, wajiblah membuat mualat bagi mengurangkan hadas yang dihidapinya. Itu antaranya lah, ya, cara dia katakan nak makna mualat di sini. Kemudian kita masuk kepada yang 60, perkara batal wuduk. Yang 59 tu sunat wuduk, ya. Yang 60 pula kita masuk kepada perkara yang boleh membatalkan wuduk. Dia kata di sini ada 5. Perkara yang membatalkan wuduk ada 5. Pertama, keluar sesuatu dari salah satu daripada dua jalan dengan yakin. Dua jalan dengan yakin. Kalau tak yakin tak boleh pakai, tak dikira, ya. Dengan syarat seseorang itu masih hidup lagi, nyata. Yang keluar tu daripada dua alat tu, dua jalan tu, syarat orang tu masih hidup. Kalau mati keluar lain bab lain. Kan ada uraian bawah tu, ya. Tidak batal wuduk jika keluarnya daripada orang yang mati. Orang mati kalau dah semayang lah, dia kita ambil wuduk dia, lepas tu keluar balik daripada duburnya atau kemaluan apa depan dia,
keluar balik najis ya. Tak payah apa, lap aja, tak payah ambil wuduk balik semula. Orang mati ya. Tak payah apa balik ambil wuduk balik semula. Syarat yang kena balik ulang tu kena orang hidup. Orang mati tak apa. Kalau dah wudukkan dia, tak apa balik. Kalau dia keluar najis tu, sapu aja. Hilangkan najis tu, apa balik boleh tu sebayang dia ya. Tidak batal wuduk jika keluarnya daripada orang yang mati, dan tidak batal wuduk bagi kunsa muskil yang mempunyai dua alat kelamin, kecuali keluar sesuatu daripada kedua kemaluannya. Tidak batal wuduk bagi kunsa muskil yang mempunyai dua alat. Kunsa muskil ni tak tentu laki-laki perempuan, dia ada dua alat, perempuan pun ada, alat laki-laki pun ada ya, pada batang tubuh dia. Tu kunsa muskil lah nama itu ya. Kalau dua alat dia ada, alat perempuan pun ada, alat laki-laki pun ada. Dia katakan kunsa muskil. Kalau dua macam kalau itu keadaannya tidak batal wuduk ya. Dia dah ambil wuduk. Tidak batal wuduk bagi kunsa muskil yang mempunyai dua alat, kecuali keluar sesuatu daripada kedua kemaluannya. Kalau sekali dua-dua kemaluan yang laki-laki pun nak keluar najis, kemaluan yang alat perempuan dia pun keluar najis, itu batal lah. Kalau salah satu je tak batal ya. Tu kalau esok kalau faham tu, kalau ada terjumpa lah kunsa muskil. Keterangan dimaksudkan dengan keluar sesuatu yang boleh membatalkan wuduk ialah sama ada keluarnya beradat, ada tertib dia kan, seperti tahi dan kencing, berak dan kencing ya, atau yang nadir. Nadir benda yang keluar jangan berlaku, seperti darah atau batu, itu jangan berlaku lah tu ya, nadir lah tu. Atau darah buasir, walaupun buasirnya belum keluar. Kalau buasir, walaupun buasir belum keluar, kalau keluar darah buasir itu di antaranya benda yang boleh membatalkan wuduk ya. Batu tersebut sama ada terjadi daripada najis atau batu yang ditelan kemudian keluar melalui kemaluannya. Kalau batu tu jadi pada najis, korek jadi batu ya, ataupun batu yang ditelan, batu yang asap yang ada jangan kan, batu kan ditelan kemudian keluar melalui kemaluannya, jadi kubur ataupun dubur ya. Sama ada yang keluar itu merupakan najis atau suci. Batu tu keluar, dia keluar aja, ada najis ke atau tak ada najis ya, suci. Seperti cacing, walaupun mengeluarkan kepalanya sahaja, cacing dalam perut. Itu dia antara apa lah tu ya. Dia kalau keluar tu, dia kira batal wuduk lah tu. Walaupun mengeluarkan kepalanya sahaja, kecuali mani sebagaimana diterangkan dalam bab 2 nanti. Mani kalau keluar tak dianggap najis ya. Tapi kalau cacing keluar daripada perut menyuluh tempat kemaluan, walaupun kepala dia keluar, ada batalkan air wuduk, membatalkan sembahyang ya. Yang kedua, tidak batal wuduk dan keluar mani disebabkan bermimpi oleh orang yang tetap papan punggungnya. Mani tak batal, tak membatalkan wuduk ya, walaupun dia keluar disebabkan bermimpi sesuatu. Oleh orang yang tetap papan punggungnya atau berkhayal. Jangan macam mengangan kan apa keluar mani ya, atau memikirkan tentang syahwat atau memasukkan zakal kaparas binatang. Itu keluar mani lah tu kan. Kalau dia mimpi, berkhayal pun
cepat keluar mani je, ataupun memikir tentang syahwat. Itu macam dipikir dia kan, dia seronok sendiri ya. Atau memasukkan zakat kepada binatang. Orang lah ni ya, memasukkan zakatnya kepada binatang. Atau perempuan yang kecil atau mahram. Perempuan yang kecil ya, atau mahram. Mahram ni laki-laki, perempuan yang dia tak boleh kahwin dengan dia ya. Itu mahram dia lah tu. Tapi dia wajibkan mandi. Kalau keluar mandi dengan cara yang macam tu, dia wuduknya tak batal tapi wajib mandi. Wuduk tak batal tapi wajib mandi ya. Itu di antara je lah. Keluar mandi tak menyebabkan dia membatalkan wuduk. Tapi kalau keluarnya masukkan ke paras binatang ke perempuan ke, ada kena wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Kalau tidur duduk dia tak betul duduk kan, boleh juga apa ke, dia tak duduk betul-betul lah, tak tetap papan punggungnya, atau tidur secara berdiri, atau tidur atau belakang atas belakang, walaupun tetap papan punggungnya, seperti dengan dilekapkan dengan bantal atau sebagainya seperti tiang. Dia itu juga di antara yang tidur yang macam tu ya. Boleh apalah. Kemudian 3, hilang akal, membatalkan wuduk lah tu ya, tidur yang tetap punggungnya. Kemudian yang ketiga, boleh membatalkan wuduk, hilang akal, pikiran ya, disebabkan oleh tersangat sakit. Orang pengsan lah, hilang akal lah tu kan. Atau mabuk boleh minum lah, ataupun sesuatu yang menyebabkan dia mabuk ya. Atau gila, hilang akal lah tu gila. Pitam atau pitam. Pitam ni hilang akal ke? Orang kalau pitam lah, hilang akal lah tak? Dia kata masuk tadi pitam lah. Orang pitam, hilang akal lah Pitam tu poning kepala, pusing kepala kan. Pitam atau gila babi, atau seumpamanya. Hilang akal tu juga, kalau dia hilang akal kerana dia sakit, kerana dia mabuk, atau gila, atau pitam, atau gila babi, atau seumpamanya. Hilang akal macam tu boleh membatalkan wuduk ya, walaupun pada masa duduk yang tetap papan punggungnya ya, walaupun duduk elok ya, tapi bila hilang akal kerana itu, boleh menyebabkan air wuduk dia batal. 4, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya. Menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapik, walaupun yang telah mati. Menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapik. Mahramnya apa dia? Dia bukan mahramnya. Kalau mahram yang perempuan yang dia tidak boleh kahwin, adik-beradik, anak buah, cucu dia kan, tu mahram dia tu kan. Mak, ayah, mahram dia lah tu ya. Perempuan tak boleh lah. Menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapik. Kalau lain pada yang itu, lain pada yang mahram tadi tu tak apa ya. Macam mak, ayah pun tak apa. Tapi kalau yang bukan mahramnya tanpa berlapik menyentuh dia, batal ya. Walaupun yang telah mati, menyentuh kulit perempuan yang telah mati. Kalau selalu orang, bila orang meninggal, yang datang kemudian akan dia buka apa ya, kalau dia buka, dia ada kadang dia cium orang meninggal tu kan. Kalau dia ada wuduk, batal tu ya. Kalau dia dah ada wuduk, kalau nak sembahyang lepas dia cium mayat lu, dia kena ambil wuduk balik semula lah. Dia buka.
Lepas kalau ada kemudian dia dah sembahyang bukan tak nak apa kan orang minta tengok balik kan, tengok dia kata saudara dah ambil datang. Ada dia tengok begitulah. Tapi kalau begitu tahu dia ada wuduk, dia kena ambil nak sembahyang dia wuduk balik. Sentuhan semasa mana tadi? Menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapik walaupun yang telah mati, ya. Itu batal. Sentuhan sesama jenis. Sentuh sesama jenis atau sesama kunsa atau kunsa yang dengan laki-laki atau kunsa dengan perempuan tidaklah membatalkan wuduk. Sentuh sesama jenis laki-laki, perempuan dan perempuan tentu semua tak batal wuduk, ya. Tak batal wuduk. Walaupun kunsa ke tak batal wuduk. B. Tidak batal wuduk dengan menyentuh rambut atau gigi atau kuku. Rambut perempuan sentuh tak batal, tapi kulit dia tentu batal, ya. Perempuan yang bukan mahram lah, ya. Kalau yang bukan mahram, yang bukan saudara kita lah, adik-adik kita semua kan, mak kita, tak batal. Kalau yang bukan mahram tu orang lain. Yang bukan mahram tu orang lain, ya. Kalau contoh tentu rambut tak apa, tentu gigi tak apa, kuku tak apa, tidak batal wuduk. C. Dikenaki dengan laki-laki dan perempuan bagi perkara di atas ialah yang telah sampai had syahwat. Nak membezakan yang tak boleh itu, jangan dikenaki dengan laki-laki dan perempuan bagi perkara di atas ialah yang tak sampai had syahwat. Maknanya kalau budak-budak lagi tu belum cukup umur, belum ada syahwat lagi kan, kalau nyentuh dia apa semua tu tak batal lah, ya. Kalau dia sampai had syahwat dia, nyentuh kulit dia apa semua batal. Mengikut huruf lah, maknanya ikut adat tempat negeri masing-masing lah, ya. Kalau orang Arab badan dia besar-besar, 12 tahun dah apa, ya, ada akil dah balik lah, dah apa dah kan, akil balik lah kan. Kita di sini 12 tahun ada yang apa lagi, tak turun haid lagi semua, ya. Beza keadaan tempat lah, ya. Bidi yang dimaksudkan dalam mahram, huraian tentang mahram ini, ya. Dimaksudkan dengan mahram ialah mereka yang haram berkahwin dengan sebab nasab. Yang katakan mahram itu mereka yang haram berkahwin dengan sebab nasab, keturunan. Nasab itu keturunan, ya. Misalnya adik-beradik laki-laki dengan adik-beradik perempuan itu haram berkahwin kan, kerana dia nasab, keturunan. Mak cik, mak saudara kita, dia nasab lah tu, ya. Haram kahwin kerana nasab. Sepupu, sepupu macam mana? Sepupu boleh kahwin kan? Yang apa tadi, yang nasab tadi, ya. Yang dimaksudkan dalam haram ialah mereka yang haram berkahwin dengan sebab nasab, ataupun yang haram berkahwin dan sebab susuan, radha'ah. Adik-beradik susuan haram kahwin, ya. Mak ada anak ambil anak susuan, ya, bagi susukan orang sekolah. Jadi dokek mak ada budak tu menangis aja pada susuannya, ya. Kalau dia menyusu dia lebih daripada apa had yang ditetapkan, ya, dia tak boleh berkahwin. Kalau anak dia nak kahwin sama anak susu dia tak boleh lah, ya. Dia dah haram sesama radha'ah, susuan. Atau musaharah. Musaharah ni berambil-ambilan seperti menantu dan mentua. Perkahwinan lah musaharah ni. Mudah bahasa Melayu dia. Haram kerana perkahwinan, persemendaan. Itu bahasa dia mudah. Berambil itu payah. Persemendaan. Haram kerana persemendaan. Mak mentua dengan menantu, batal ke sembahyang tersentuh? Ada orang mentua menantu
Nak salam untuk ASN saya sembahyang tak bagus. Tak batal ya. Untuk pembelan tu tak batal tak air sembahyang. Kerana dia haram secara musaharah. Dia tak batal sembahyang ya. Dia tak boleh kahwin. Hampa tua, walaupun suami dia mati besok, pak mentua sampai mati. Dia anggap pak mentua tinggal situ, tak boleh gitu. Ada kita salah anggap aja, kata tu pak mentua tinggal itu, mak mentua tinggal itu haram sampai mati. Tak boleh apa ya? Kalau apa? Tak batal wuduk kalau dia bersentuhan. Itu di antaranya lah. 5. Menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangannya, iaitu kubul, walaupun yang sudah dikerat, selagi ianya didalamkan kubul dan duburnya. Menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangannya, iaitu kubul, walaupun yang sudah dikerat. Malu laki-laki lah kan, contohlah terpotong, kerat terpotong lah, apa sebab terpotong tak tahu. Ya, kalau contoh walaupun dah terkerat, kalau contoh benda tu batal sembahyang walaupun tengah tunggu lah, contohlah ya. Menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangannya, iaitu kubul, walaupun yang sudah dikerat, selagi ianya dinamakan kubul. Selagi kan ada kemaluannya itu batal lah. Dan duburnya itu batal ya. Huraian. Yang dimaksud dengan paras atau kemaluan bagi laki-laki ialah semua zakarnya. Kemaluan laki-laki iaitu semua zakarnya, tidak termasuk tempat tumbuh bulunya. Bulari itu tak masuk. Yang dikira sebagai kemaluan laki-laki itu batang itu. Dan bagi perempuan ialah 2 bibir parasnya. Perempuan yang bertangkup seperti daging yang tumbuh di atas paras, mengikut kaul mutamad di sisi Syekh Ar-Ramli. Syekh Ramli ini tokoh ulama fiqh Islam ya. Oleh yang demikian, tidak termasuk tempat tumbuh bulunya. Tempat bulari itu tak termasuk. Jadi katakan apa dia? Dapur itulah. Bibir parasnya bertangkup seperti daging, itu saja yang dianggap sebagai tempat yang, tapi tempat bulari itu tak dikatakan paras ya. Keterangan batal wuduk dengan menyentuh kemaluan manusia itu semua ada kemaluannya sendiri punya tersentuh, dah ada wuduk, kita tersentuh sendiri punya kan, batal wuduk ya. Batal wuduk walaupun sengaja walaupun tak sengaja. Menyentuh kemaluan manusia itu sama ada kemaluannya atau orang lain. Orang lain tentulah batal kan. Yang untuk dia tu bersentuh pun batal. Sama ada perempuan atau laki-laki, tak kira lah orang perempuan ke jentuh dia, atau jentuh orang lain, atau laki-laki pun macam tu juga, tersentuh batal. Sama ada kecil atau besar. Menyentuh kemaluan sama ada orang kecil atau besar, dan sama ada hidup atau mati. Sama ada hidup atau mati, batal air sembahyang. Budak kecil dah ada wuduk, nyentuh budak kecil punya. Pasal kecil dia dah ada wuduk, pasal kecil cucu dia tersentuh apa dia ya, batal. Ambil wuduk balik semula. Jangan pakai tanya tak cucu tak apa, tak boleh. Sama ada kecil atau besar, dan sama ada hidup atau mati. Kalau dia dah meninggal pun tersentuh pun batal wuduk ya. B. Menyentuh dubur, iaitu menyentuh halaqah dubur anak Adam.
pun batal ya. Membatalkan wuduk lah. Halaqah dubur tu. C. Dimaksudkan dengan tapak tangan ialah tapak tangan dengan semua perut anak jari. Ni. Perut anak jari yang ni. Perut anak jari lah ni lah. Perut anak jari. Bukan bertapak ni ada. Ada orang bertongkar. Tapak tangan yang ni je tapak tangan. Perut anak jari tak termasuk. Masuk ya, perut anak jari termasuk. Ikut tersentuh perut anak jari batal. Tak mesti yang ni ya, tapak tangan ni. Ya. Dimaksudkan dengan tapak tangan ialah tapak tangan dengan semua perut anak jari. Tu ya. Yang kedua, tidak batal wuduk jika menyentuh dengan tepi tapak tangan atau semua kepala anak jari. Inilah kepala anak jari ni lah kan. Kepala anak jari di depan ni. Yang batal sini, tertutup sini batal. Batal. Tapi kepala anak jari itu satu tak batal. Kepala ya. Tidak batal wuduk jika menyentuh dengan tepi tapak tangan. Kita tapak tangan dah sini lah kan. Atau sini tepi lah dia. Ya. Tepi tapak tangan atau semua kepala anak jari. Atau di antara anak jari setelah ditekan sedikit, atau di antara anak jari setelah ditekan sedikit, tekan sedikit kan, tak apa, yang tu tak batal. Kalau dengan kepala anak jari ni tentu tak batal ya. Itu batal. Kemudian boleh faham tentang dia? Kalau ada nak tanya sebelum kita pindah, sikit lagi ha. Ada nak tanya? Kalau tak ada, kita masuk bab istinja. Ambil sikit lagi ya, ada masuk lagi ya. Ya? Kanak-kanak? Kanak-kanak itu dia kata tanya kan? Walaupun kecil atau besar. Kanak-kanak lah tu. Budak salam. Dia kata dia kalau bersalam tak batal, salam aja kan. Jangan tu kan. Jangan dimasukkan dengan tentang kemaluan yang tadi perintah tu sebab bentuk kemaluan dia. Yang bersalam dengan budak tak batal. Ya. Jangan bentuk kalau bab kemaluan tu semua. Contohnya itu 4C. Nombor 4C. 4C. Jika hendak dengan laki-laki menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapik walaupun yang telah mati kan. Si huraiannya, jika hendak dengan laki-laki dan perempuan bagi perkara di atas ialah yang telah sampai had syahwat. Had syahwat maknanya ada keinginan nak kahwin lah. Dah balik lah ya. Tak batal lah. Tak batal dia. Mengikut uruf keadaan tempat lah kan. Tempat. Mana tadi kalau budak tu kecil sebenarnya sebelum ada apa keinginan apa, tak batal lah ya. Okey. Kita masuk sikit lagi ya. Istinja. Hukum istinja. Hukum istinja adalah wajib daripada tiap-tiap najis yang keluar daripada kubul atau dubur, depan atau belakang ya, seperti kencing, tahi dan sebagainya, walaupun jarang berlaku, seperti darah, wadi dan seumpamanya. Hukum istinja adalah wajib. Istinja ni apa dia? Iaitu perkara membersihkan kedua-dua alat kelamin ya, depan dan belakang tu. Membersihkan kedua-dua alat kelamin manusia, iaitu kubul dan dubur ya, dari kotoran atau cairan lain mani. Itu makna istinja ya. Dia kata di sini hukum istinja adalah wajib daripada tiap-tiap najis
yang keluar daripada kubur atau dubur seperti kencing, tahi dan sebagainya, walaupun jarang berlaku seperti darah, wadi dan umpamanya. Wadi, darah, bukan basuh lah kalau cuci ya. Dan 62, satu, alat beristinja ialah air, itu alat mentamu ya. Alat bersuci, membersihkan najis ya. Air mentamu atau batu atau sesuatu yang keras lagi suci. Yang keras lagi suci dan dapat menghilangkan najis. Benda sesuatu yang keras lagi suci dan boleh menghilangkan najis dengan syarat ianya bukan bahan yang dihormati. Tapi walaupun dia keras, suci, boleh menghilangkan najis, macam guti ya, dihormati, barang dihormati, tak boleh ya. Guti kawing kita buat bersihnya tak boleh ya. Kalau guti itu boleh bahan makanan. Tidak boleh. Dua, sesuatu cair yang cair seperti air mawar atau cuka tidak boleh dijadikan alat untuk berstinja. Air mawar, air bunga mawar ya, atau cuka istinja baru kacau nanti kan. Cuka tidak boleh dijadikan alat untuk berstinja. Jangan gunakan air mawar, jangan gunakan cuka ya. Tiga, tidak boleh dijadikan sebagai alat istinja. Satu, sesuatu yang terkena najis. Seperti batu yang terkena najis. Batu tu dah kena taik lembu. Tak boleh gunakan alat istinja ya. Masih kena koncing lembu, masih basah lagi. Tak boleh gunakan itu istinja. Dua, sesuatu najis seperti tahi yang kering. Tahi kobau dah kering ya. Kita pun buang air somah. Jumpa dah tu kobau tahi lembu somah kering tu kita guna istinja tak boleh ya. Tiga, sesuatu yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah lembut. Tanah lembut mana boleh menanggalkan najis kan, menghilangkan najis ya. Lagi peroi. Air tanah tu apalah berdorai, peroi itu berdorai lah. Bahasa Melayu berdorai ya, tanah peroi. Seperti peroi atau sesuatu yang lembut dan licin seperti buluh. Buluh buat cuci tak boleh ya, licin. Tetapi jika buluh itu dibelah, bekas belahan itu boleh dijadikan alat istinja. Kalau buluh itu dah dibelah kemudian dibuang seminggu semua pondok tu, kalau apa boleh buat ya. Empat, sesuatu yang dihormati seperti makanan anak Adam, roti kering, pun tak boleh buat istinja selagi ianya tidak hangus. Tak boleh ya. Lima, sesuatu yang menjadi makanan jin seperti tulang. Tulang makanan jin. Walaupun telah dibakar hangus, tulang itu terbakar, kerana ia masih dianggap makanan jin, tak boleh gunakan untuk buat istinja ya. Empat, makanan binatang seperti rumput dan sebagainya haruslah beristinja dengannya. Kalau rumput kering ke apa, boleh buat istinja walaupun dia makan binatang ya. Dan makan dia dimakan binatang, tapi harus boleh dibuat istinja. Itu di antaranya. Istinja yang memadai. 63. Memadai beristinja dengan menggunakan air atau 3 biji batu atau sebiji batu yang bertiga penjuru. 3 segi ya. Boleh gunakan istinja. Ingat sampai 63 dulu dia baca kita sambung lagi. Hari ini berapa bulan? 19. Oh.
Sekianlah wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.